Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita pada video yang seterusnya untuk tips penjagaan arnab sesi yang ketiga. Sesi pertama kita dah bercakap, dah beritahu, sesi kedua pun semalam dah beritahu. So hari ni adalah sesi yang ketiga. So saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada siapa-siapa yang dah subscribe channel kita. Terima kasih sebab support kita, dan juga jangan lupa share ilmu ni pada orang lain. Okey. Jelas sementara kita ni ingat kan, nanti kita dah lupa, saya dah lupa, saya dah tak boleh nak share kan benda ni kan. Jadi saya harap apa yang saya share dia datangkan manfaat pada korang semua. Okey. So kita terus pergi pada sesi yang ketiga. Saya harap dengan cara macam ini makin ramailah orang nak bela arnab. So dalam masa yang sama kita membantu industri arnab hiasan dalam Malaysia. Okey. Untuk sesi yang ketiga ni saya beri empat cara, iaitu berkenaan dengan pemakanan. Okey, pemakanan arnab. Macam semalam kita dah tahu bekas makanan, lepas tu bekas minuman, lepas tu situasi reban, suhu reban dengan kawasan reban. Apa yang anda patut kena buat dekat sesi nombor 2. Okey, hari ni dalam sesi nombor 3, sesi yang ketiga saya akan beritahu yang pertama iaitu cara pemberian makanan. Okey, lepas tu nombor 2 sukatan makanan. Lepas tu nombor 3 disiplinkan arnab kita cara makan. Lepas tu waktu bila kita kena bagi dia makan. Okey, sebab apa? Sebab apa saya buat macam ni? Sebab orang ramai dia beli arnab tapi dia tak tahu arnab ni makan macam mana, banyak macam mana, keperluan makanan dia macam mana. So dia ramai yang tak tahu. So sebab tu saya nak terangkan benda ni. Okey. Dah bawa balik arnab, dah sangka dah semua dah siap reban, kita dah set up benda semua. Okey, cara bab masuk dalam bab pemakanan. Okey, yang pertama iaitu cara pemberian makanan. Okey, cara pemberian makanan pada arnab kita ni adalah caranya satu hari 2 kali makan. Okey, satu hari 2 kali makan. Okey, cara macam apa yang saya selalu buat ialah siang saya bagi pellet, malam saya bagi hay. Kenapa saya buat macam itu? Sebab kebiasaannya daripada kita lebih tahu alfalfa hay. Okey, alfalfa hay ni dia satu jenis makanan yang panas. Jadi dia pada saya dia tak berapa sesuai untuk kita beri waktu siang, terutama sekali Malaysia. Malaysia adalah panas kan. Jadi bila dah cuaca panas kita bagi lagi makanan yang panas, jadi tak sesuai. Dia boleh menyebabkan arnab tu najis, dia lembik. Lepas tu boleh menyebabkan cirit. Jadi kat situ, sebab tu saya letakkan alfalfa hay ataupun hay yang lain biar letak malam. So siang biar bagi dia makan pellet. Okey, tapi arnab siang tak adalah banyak sangat makan sebenarnya. Okey, arnab dia lebih banyak makan petang sampai ke subuh. Dia banyak makan. Jadi pellet sesuailah waktu siang. Okey, itu adalah cara pemberian makanan. Ingat, satu hari 2 kali. Arnab ni dia, orang tak payah nak pening-pening nak bagi dia makan buah ke, nak bagi makan sayur ke, nak bagi tu ke, benda ke, semua perlu ke bagi ni, bagi tu, tak perlu. Okey, cukup sekadar bagi pellet, bagi hay, bagi pellet, bagi hay, bagi pellet, bagi hay, dah cukup. Itu dah cukup dia punya pemakanan dia untuk arnab indoor ataupun pet. Tak perlu nak pening-pening kepala nak bagi tebas rumput lah, nak bagi sayur, nak bagi buah apa yang bagus, buah yang bagus, sayur apa yang bagus, daun apa yang bagus, tak perlu. Bagi pellet siang, malam hay, cukup. Okey, itu bab pemakanan. Bab dari segi suplemen tu tajuk lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sukatan makanan. Ramai yang kita tengok, macam contoh alfalfa hay ataupun hay yang lain, ramai yang banyak yang kita baca dekat Google. Kita tengok diorang kata unlimited hay kan, kita kena bagi 80% hay, 20% pellet. Ada yang pendapat kata 70% hay, 30% pellet. Okey, secara jujurnya saya punya pendapat, saya sebagai breeder, sebagai ex-breeder, masa saya dulu saya suka buat kajian. Okey, saya bukan sekadar membela je, saya suka buat kajian. Okey. Arnab pet, kalau kita bagi 70% ataupun 80% hay, 20% pellet,
dia apa nama ni, kena pula pellet tu kita bagi macam pellet komersial ataupun pellet konvensional. Kalau kita bagi dia cuma 20 ataupun 30%, 70% hay, dia akan jadi kurus. Okey, bila start di umur 6 bulan ke atas, dia akan start jadi kurus. Okey, 6 bulan ke bawah kita tengok okey lagi badan dia. Okey. Lepas tu untuk 6 bulan ke atas, 8 bulan, 9 bulan dan ke atas, kalau kita still maintain bagi dia macam itu, badan dia akan mula kurus. Dia tak berapa sesuai. Jadi saya punya pendapat, saya lagi suka bagi arnab saya makan pellet. Sebab kita percaya dengan pellet sebab saya percaya pellet apa yang saya bagi pada arnab saya. Okey. Kalau dulu saya bagi pellet konvensional, memang saya akan banyakkan saya bagi pellet konvensional tak berapa banyak sangat lah. Tapi disebabkan saya guna masa tu saya dalam proses R&D pellet nutrisi. Jadi bila R&D tu dah lepas, kita dah yakin dengan dia punya result dan apa semua, saya bagi dia 60, 70%, 50 hingga 60% adalah pellet, yang 40% adalah hay. So saya buat macam itu. So dia punya result dia lagi cantik. Okey, untuk siapa-siapa yang bagi pellet komersial ataupun pellet konvensional ataupun pellet komersial tu, maksudnya dia pellet tu dia lebih banyak penggunaan dia pada arnab ladang, pada breeder. Pellet komersial tu apa? Pellet komersial tu macam kagil, gold coin, cap bendera, cap arnab lah, cap itu, cap ini yang 25 kilo kan. Okey, itu adalah pellet lebih kepada kegunaan ladang ataupun kegunaan pada breeder. Okey, sebab apa? Sebab pellet-pellet macam itu, macam kita kalau bela dia, macam contoh macam kita bela arnab 2-3 ekor suka-suka dekat rumah. Okey, pellet tu tak berapa sesuai untuk secara long term. Macam breeder tak simpan lama pada arnab dia. Okey, arnab dia dia bela dalam 7-8 bulan, 9 bulan, dia lego, dia jual. So, kita impact dia masa depan arnab tu dia kurang nampak. Tu pengalaman saya sebagai breeder lah. Jadi macam saya dulu, saya ada simpan baka dalam sampai daripada umur dia lahir sampai 6-7 tahun pun kita ada simpan benda apa semua tu, sebab tu termasuk dalam kajian kita lah semua. Okey. Yang kedua tadi sukatan makanan. Okey. Sukatan makanan ni macam tadi saya cakap tu, kalau untuk pellet komersial, korang kena bagi lebih kurang anggaran dalam 100 gram minimum. 100 gram, ada yang buat sampai 90 gram minimum. Okey, maksimum boleh pergi dalam 130 gram sehari sekali bagi untuk satu ekor. Itu pellet komersial lah. Pellet komersial tu pellet-pellet yang saya bagi tahu tadi lah. Okey, itu pun depend pada jenama. Ada jenama yang kita tengok arnab makan banyak, tapi macam contoh kita owner bagi sampai 150 gram tapi arnab macam tak cukup makan. Itu dia banyak macam dia punya zat dia macam kurang. So untuk pellet komersial lah. Okey, untuk pellet nutrisi minimum 40 gram, maksimum 70 gram satu hari untuk seekor. Maksudnya kita punya pellet kita tu kita pakai, kita kena ukur dia berapa lama dia cukup. Macam contoh satu hari 24 jam, at least dia boleh bertahan dalam 16 jam. Dalam 16 jam satu hari tu berapa gram arnab kita makan. Okey, untuk pellet nutrisi maksimum 40 gram, minimum 40 gram, maksimum 70 gram. Untuk pellet komersial minimum 90 gram, maksimum 130 gram sekali makan untuk sehari. Okey, habis pellet tu hold 1 jam, bagi dia lapar, lepas tu bagi dia hay pula. Jangan bagi macam serentak, bagi pellet sekali arung dengan hay. Bagi satu jenis, satu dalam satu masa, bahagian corner sini letak pellet, corner sana letak hay, corner sini letak oat. Tak boleh. Dia jangan buat macam tu. Satu masa satu jenis makanan ni. Jangan banyak-banyak letak. Okey. Lepas tu yang ketiga, disiplin makanan. Okey, tajuk ni agak panjang sikit pasal saya memang suka bercakap tentang pemakanan arnab. Okey. Lepas tu nombor 3, disiplin makanan. Okey, disiplin makanan tu maksudnya macam tadi saya cakap, sukatan, kita kena sukat, kita kena catu. Maksudnya kita tak boleh nak bagi kita ambil segenggam hay macam ni. Okey, segenggam hay macam ni pop kita letak. Tak boleh macam tu, jangan.
Jangan biasakan sikap macam itu. Okey. Ada owner yang saya tengok malas dia suka letak segoreng, dia ambil macam gini, bau dia letak sekali dalam bekas makanan arnab dia. Dia suka penuhkan makanan dia. Lepas tu letak pellet, letak satu mangkuk pun penuh. Satu mangkuk penuh. Dia suka. Dia tabiat lagi satu saya nak cakap tabiat suka tengok arnab makan ataupun suka tengok haiwan kesayangan kita makan tu sebenarnya tak betul. Okey, arnab lagi satu utama sekali arnab, jangan suka gemukkan arnab. Okey, kita kena disiplin dia ajar makan. Satu hari makan 2 jenis ataupun satu hari satu masa satu jenis. Habis satu jenis, whole 1 jam bagi dia makan satu jenis lagi. Itu disiplin yang saya terapkan pada arnab-arnab. Biarlah artikel apa benda ke yang cakap, ada juga artikel cakap arnab tak boleh biarkan dia tak ada makanan. Nanti gigi dia panjang, itu semua merepek, tak benar. Jangan percaya. Pasal kita dah buat apa ni, dah buat kajian dulu masa saya jadi breeder, saya dah buat kajian semua benda semua, tak ada benda tu tak ada jadi pun. So kena ingat betul-betul arnab liar lain, arnab indoor lain, arnab hiasan lain. Okey. So itu disiplin bab pemakanan. So kena ingat betul-betul. Okey, jangan suka gemukkan arnab, jangan suka penuhkan makanan tu dengan bekas makanan arnab tu dengan makanan. Saya betul-betul tak berkenan betul kalau tengok orang yang jenis suka penuhkan makanan ni kan. Kena ingat. Sebab tu saya cakap tadi kena ukur at least 16 jam kita tengok nak pellet yang kita letak tu berapa lama boleh tahan. Okey, kita ambil dari segi minimum dulu. Kalau macam contoh pellet nutrisi 40 gram, pellet komersial 90 gram, kita letak 90 gram dengan 40 gram tadi antara pellet nutrisi dengan pellet komersial, siapa yang pakai pellet nutrisi buat pada pellet nutrisi, siapa yang pakai pellet komersial buat pada pellet komersial. Kita tengok paling minimum tu, dos yang paling minimum ataupun portion yang paling minimum tu, kita tengok berapa lama boleh tahan. Okey, cukup tak 16 jam. Okey, lepas tu kalau macam contoh kita letak 40 gram tu, dia boleh pergi sampai 12 jam aja. Okey, lepas tu tambah lagi 10 gram. Okey, 10 jam kita tengok at least 16 jam, maksimum 18 jam. Okey, 18 jam tu maksudnya berapa anggaran, maksudnya 18 jam tu makanan dia habis. Makanan dia habis. Letak katakanlah pellet nutrisi 50 gram, pellet komersial 100 ataupun 110 gram, cukup untuk 18 jam. So dah cukup. Okey, 18 jam. Jadi setiap kali kalau korang nak pergi mana-mana, korang boleh agak arnab tu makan berapa lama. Korang letak macam gini, berapa lama dia makan. Letak banyak macam gini, berapa lama dia makan. So kita dah tak payah nak takut lagi dah. Kan. Lepas tu ingat dah habis 18 jam tu, whole 1 jam biar kosong makanan dia, bekas makanan dia korang boleh bersihkan ke benda ke supaya tak kena bakteria daripada makanan baru dia. Okey, lepas tu letak pula hay. Okey, hay pun ada sekatan makanan juga. Hay bukannya kita bagi selepuk letak macam itu. Okey, hay letak 1 genggam macam saya ajar video sebelum ni kan. Okey, letak segenggam, tengok berapa lama boleh tahan. Macam contoh satu hari kan 24 jam. Okey, satu hari 24 jam, 16 jam ataupun 18 jam, 24 tolak 18, bagi lagi 6 jam. Okey, 6 jam tu maknanya tolak 1 jam tinggal 5 jam. Okey, kita nakkan hay tu kita bagi untuk 5 jam je dia makan. So buat 1 genggam macam itu, kita tengok berapa lama dia boleh tahan. Okey, pastikan boleh 4 ataupun 5 jam dia boleh bertahan hay tu. Selebihnya whole 1 jam lagi bagi pellet pula. So orang cakap tu dia punya pemakanan dia tu teratur. Kita punya jadual pemakanan arnab kita tu teratur. Okey, jangan kita dah letakkan kejap lagi anak kita datang, contoh kalau korang ada anak korang datang pula sumbat ni, bagi daun, bagi ni, bagi sayur ni, bagi tu, begini. Jangan suka, kena didik. Benda-benda situ kena didik semua, okey? Okey, lepas tu yang terakhir waktu makan. Okey, sebenarnya tadi saya dah jawab waktu makan sekali arung. Okey, waktu makan macam tadi saya cakap, siang bagi pellet, malam bagi hay. So satu hari 2 kali makan dah cukup. Okey, satu hari 2 kali makan pun dah cukup. Dah tak payah nak semak-semakkan kepala kita, nak kena beli tu, nak kena beli ni. Tak payah. Saya cakap dengan awak semua, saya cakap dengan korang semua, bela arnab paling jimat sekali. Okey, tak macam bela kucing, bela lain. Mahal. Okey, bela arnab paling jimat. Korang dah tak payah pening-pening kepala, korang nak kena cari makanan ni, makanan tu. Bagi dia hay, bagi pellet, dah cukup. Suplemen itu belakang cerita. Nanti kita akan masuk buat tajuk lain, apa kepentingan suplemen. Untuk bab makanan seberringkas setakat ni saja. Saya rasa ni pun dah agak lama juga video ni. Takut nanti kan korang mengantuk pula dengar nanti kan.
Okey, setakat tu je video saya untuk bab pemakanan untuk sesi yang ketiga ni. Nanti kita jumpa pada sesi yang keempat pula. Okey, jangan lupa subscribe, like dengan share. Jangan korang aja nak ilmu, orang lain pun nak ilmu juga. Okey, setakat tu je. Nanti kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belalah cara yang terbaik. Bye bye.